Hai, Assalamualaikum semua penonton setia Boom Boom Cak. Hari ni Cikgu Zack nak sembang sikit pasal macam mana 5 cara childhood trauma bagi kesan kepada kehidupan seseorang. Kali ini kita cakap tentang orang dewasa lah. Tapi sebelum tu, macam biasa lah, like, share dan subscribe dulu video ni. Kalau dah, jom kita mulakan. Bila kita nak bercakap tentang childhood trauma ni, ada 3 sebab ataupun kita katakan kenapa berlakunya childhood trauma ni, yang mana seorang kanak-kanak tu sewaktu kecil mungkin dia telah dicederakan sama ada secara verbal ataupun percakapan, dibuli sewaktu kecil. Kemudiannya daripada sudut fizikal yang mana dia telah dicederakan melalui mungkin objek ataupun sebagainya lah boleh kita katakan. Itu adalah antara sebab childhood trauma. Yang ketiganya adalah penderaan secara seksual, yang mana boleh juga berlaku mungkin dalam kalangan ahli keluarga dia ataupun jiran terdekat, sesiapa je lah kita katakan. Dan ini adalah 3 punca kenapa berlakunya childhood trauma ni tadi. Sekarang kita teruskan dengan 5 cara macam mana childhood trauma bagi kesan kepada kehidupan seorang dewasa. Yang pertamanya adalah susah nak ingat zaman persekolahan. Seseorang yang mengalami childhood trauma ni tadi, macam yang kita katakan, dia susah nak ingat zaman persekolahan ataupun zaman masa lalu dia. Yang mana dalam istilah psikologi kita sebut ini sebagai flashback memory. Yang mana flashback memory ini tadi berkait dengan memori yang ada kesan emosi kepada seseorang. Contohnya ada peristiwa 9/11, itu adalah satu contoh pengalaman traumatik seseorang sewaktu usia kanak-kanak. Yang mana memori flashback ni tadi dia bersifat vivid ataupun jelas. Yang mana mungkin kita boleh ceritakan satu persatu tentang memori tersebut. Yang kedua, mereka yang mengalami childhood trauma akan selalu berada dalam satu perhubungan yang salah. Yang mana kita tahu seorang yang mengalami childhood trauma ni tadi, mereka kemungkinannya hidup dalam keluarga yang bercerai-berai. Jadinya tidak ada kepercayaan kepada orang sekeliling. Dan apabila mereka dewasa, mereka akan sering berada dalam perhubungan yang salah. Sebab mereka tidak ada contoh ataupun bimbingan tentang satu perhubungan yang baik. Jadi mereka pilih apa yang mereka telah alami sebelum ni. Yang ketiga, sering menyalahkan diri sendiri. Mereka yang mengalami childhood trauma ni tadi, lazimnya lah mereka akan salahkan diri sendiri sebab waktu kecil lah kan. Siapa boleh jangka dan apa yang boleh mereka lakukan pun waktu kecil. Tapi sebabkan mereka ni tak boleh nak buat apa-apa ataupun nak melindungi diri mereka lah. Jadinya mereka akan salahkan diri sendiri disebabkan pengalaman lalu dan mereka tu tak kuat sewaktu mereka kecil. Yang keempat, bersifat pasif-agresif. Kanak-kanak yang ada PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder ni tadi lah, mereka ni tadi mungkin berada dalam kekeluargaan yang mungkin kita katakan tak stabil. Mana apabila mereka cakap pun mak bapak mereka tak dengar. Itu adalah masalah. Sebab itu cikgu selalu cakapkan kat ibu bapa yang bila datang jumpa cikgu lah, cikgu cakap apa-apa yang anak-anak nak cakap ataupun nak kongsikan, kita mesti dengar. Jangan sampai nanti bila kita dah tua nanti, anak-anak tu tak nak berkongsikan apa-apa dan mereka juga tak nak dengar apa yang kita nak cakap. Benda ni yang penting yang mesti kita sebagai ibu bapa kena ingat. Yang kelima, selalu berfikiran negatif. Mereka yang mengalami childhood trauma ni tadi memang susah untuk diubati. Yang mana bila katakan childhood trauma ni tadi, orang yang mengalami childhood trauma ni, bila dia berhadapan dengan situasi mencabar je, mereka akan merasa lebih stres ataupun tertekan. Terutamanya apabila mereka ni tadi teringat tentang sesuatu peristiwa ataupun peristiwa yang mana mereka mengalami childhood trauma tu tadi berulang sewaktu mereka dewasa. Jadinya itu adalah peristiwa yang berlaku Post Traumatic Stress Disorder yang mana cikgu cakap pada awal tadilah. Macam mana kalau kita kenal kanak-kanak yang mungkinnya mereka ni mengalami childhood trauma tu tadi? Jadinya kalau kita kenal, mungkinlah anak jiran kita, kita katakan, mungkin juga anak ahli keluarga kita, kita perlu bagi sokongan moral. Dan kita perlu mainkan peranan kita lah. Kita ni sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat. Jadi tak boleh nak duduk diam je sebab baru-baru ni pun ada kes-kes yang melibatkan penderaan. Yang mana kalau kita sebagai anggota masyarakat tak memainkan peranan, akan jadi masalah dan ataupun berlaku kebobrokan sosial. Benda ni cikgu nak maklumkan dan korang semua mesti ingat. Yang mana berdiam diri tu bukanlah pilihan yang baik dan menunjukkan yang kita ni sebagai anggota masyarakat tak cakna ataupun tak ambil berat lah. Betul tak? Itu saja perkongsian Cikgu Zack tentang macam mana 5 cara childhood trauma bagi kesan kepada kehidupan seseorang.
Jadi kalau korang sedang mengalami childhood trauma ataupun pernah mengalami childhood trauma, cikgu doakan korang diberi kesembuhan. Sebab benda ni benda yang susah untuk diubati. Cikgu faham yang mana perlu ambil masa yang panjang. Dan kalau korang suka video ni, cikgu harap korang berikan butang like, share dan subscribe dulu. Okay? Dan kalau korang ada pertanyaan, komenkan je di ruangan di bawah. Bagilah sikit, mungkin ada benda-benda yang korang nak dengar. Cikgu pun kadang-kadang susah juga nak fikir idea apa yang best ni. Kalau korang ada idea, komen je kat bawah. Dan cikgu jawab.